DAP cuba nak menonjolkan imej parti yang lebih bersih dan telus berbanding PKR dengan PAS. Pemimpin-pemimpin DAP sedaya upaya mengekang berita-berita buruk dan salah laku pemimpin mereka dari tersebar kepada rakyat. Namun begitu, saya rasa ini tidak bermakna DAP merupakan sebuah parti yang bersih. Hakikatnya campur tangan DAP dalam pentadbiran kerajaan negeri, terutamanya di peringkat PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, adalah begitu teruk dan memalukan. Belakangan ini di Selangor kita lihat. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mendedahkan satu kes salah selaku yang begitu serius sekali berserta dengan bukti dan laporan audit. Di sini kita siapkan bukti dan laporan audit daripada MBPJ yang akan dibekalkan kepada anda semua. Isu ini melibatkan pemberian kontrak kepada firma peguam untuk menguruskan kes melibatkan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, iaitu MBPJ. Firma peguam ini dimiliki oleh ahli parlimen segambut, iaitu Lim Lip Eng. Apa yang ingin saya bangkitkan ialah mengenai campur tangan ahli majlis MBPJ dari DAP selaku penolong setiausaha DAP Selangor, Saudari Teo Wai Keng, telah menyalahgunakan kuasa beliau untuk memberikan kontrak ini kepada firma peguam dengan kos banyak RM55,000, sedangkan kontrak ini adalah kontrak straightforward dan kontrak awal telah pun dibelikan kepada firma yang lain dengan kos yang sebanyak RM15,000. Sekalian, kontrak ini permulaannya adalah RM15,000. Dalam minit mesyuarat dah setuju bahawa RM15,000 ini kepada firma peguam ini. Sedangkan selepas beliau meeting dalam hanya 3 orang saja dan kemudian menolak habis-habisan, ambil kroni dia dan dengan kos RM55,000. Menurut penolong pengarah undang-undang kanan, ini daripada kajian ni, daripada MBPJ, dokumen yang setebal ini, dalamnya telah ditemui semua ahli majlis yang ikuti meeting. Okey, nanti saya akan beritahu sebab yang sepatut meeting yang menentukan siapa yang akan dilantik sepatutnya 17 orang. Tapi yang datang hanya 3 orang, yang tanda tangan 2 orang. Artinya meeting ini adakah legal atau tidak, nanti anda yang menentukan. Dan melalui laporan daripada penolong pengarah undang-undang, ahli majlis Teo Wai Keng mempengerusikan mesyuarat pada 16 Jun tahun 2010 dan mencadangkan supaya Stella, Lim dan company diberikan kes membabitkan kutipan hutang. MBPJ, Stella, Lim dan company menawarkan harga sebanyak RM55,000 untuk tujuan tersebut. Okey sekalian, sebenarnya kes kutipan hutang itu mulanya diserahkan kepada firma Daim dan Gamani. Sepatutnya dalam janjian, dalam meeting adalah serah kepada Daim dan Gamani dengan kos sebanyak RM15,000. Tetapi keputusan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Teo Wai Keng telah memutuskan untuk memberikan kepada firma Stella, Lim dan company yang juga dimiliki oleh ahli parlimen DAP Lim Lip Eng. Walaupun jawatan kuasa mesyuarat itu mempunyai 17 ahli, namun hanya 3 ahli majlis yang hadir, iaitu Teo Wai Keng, Chan Chi Kong dan Derek Fernandez. Derek mengaku bahawa beliau terpaksa meninggalkan mesyuarat kerana urusan lain, dan Chan Chi Kong pula mengakui bahawa beliau tidak tahu Stella, Lim dan company mempunyai hubungan dengan DAP. Yang ni dalamnya, dalam interview semua tercatat. Dan yang saya sempat baca, Derek Fernandez juga mengaku bahawa beliau tidak hadir. Dan di belakang ini nanti anda boleh baca, anda lihat waktu tanda tangan dalam minit mesyuarat mereka ni. Nama Mr. Derek Fernandez ada, tapi tak ada tanda tangan. Okey. Mesyuarat ini mula pada 9 malam dan tangguh pada 9.40. Okey. Dan 2 orang saja yang meeting.
Okey. So artinya dalam masa 2 orang ini, seorang lagi langsung tak tahu bahawa ini firma guaman ini kepunyaan orang DAP. Dan saya rasa Encik Chan Chee Kong baru-baru ni saya dah cek bahawa beliau juga walaupun wakil NGO, tapi beliau juga ahli DAP. Saya rasa adakah apa yang dia cakap tu benar ke tidak, kita terpulang. Tapi apa yang kita rasanya hari ni, kalau 2 orang saja dalam meeting boleh tolak habis-habisan dan tukar seorang kontrak yang baru, seorang program yang baru, saya rasa ini adalah masalah besar. Dan kita lihat juga dan Fernandes dalam akuan dia bila ditanya dengan Cik Teo kata 128,000. Ini nak dalam kes mahkamah 128,000 sebab dikata ada masalah jenayah. Itu sebabnya cas 55,000. Saya rasa kalau 128,000 nak ambil balik, belum tentu duit boleh ambil balik, tapi cas dah 55,000. Tetapi bila Liu kata ini adalah kes jenayah, tetapi 2 orang yang diinterview termasuk Chan Chee Kong, dia kata sepanjang minit mesyuarat dalam perbincangan tak ada langsung bincang tentang masalah jenayah langsung. Artinya ini adalah satu kes straightforward. Straightforward artinya masuk mahkamah menang terus sebab orang tu hutang duit. Okey. Curry House ni hutang 128,000 sebanyak 13 bulan hutang dia. Saya rasa ini kita kena tanya benar-benar apa dah terjadi sebenarnya. Bersama-sama ni juga saya akan mengedarkan laporan audit yang dibuat oleh pihak audit dalaman MBPJ. Ini merupakan contoh salah laku yang timbul setelah didedahkan oleh sumber dalaman sendiri. Padahalnya ini semua dalaman, meeting, minit mesyuarat, semua ada ke dalam ini. Saya percaya jika sumber dalaman tidak mendedahkan mengenai isu ini, maka kes ini akan dibiarkan begitu saja dan ia akan berlaku tanpa ada pihak yang akan bertanggungjawab. Saya rasa hari ini kita dedahkan kerana nak biar semua orang tahu bahawa apa yang DAP buat, apa yang selama ini orang Cina, orang yang menyokong DAP hari ini, biar kita lihat dengan lebih jelas lagi apa yang di sebalik perjuangan mereka ini. Sekalian, kalau kita tak dedah, saya rasa benda ni biar begitu saja. Tak ada orang akan tahu dan tak ada orang akan kenali siapa mereka sebenarnya. Saya juga yakin bahawa DAP sebenarnya tidaklah bersih seperti yang disangka. Pelibatan DAP dalam beberapa salah laku oleh pemimpin DAP sendiri menyebabkan ahli DAP mula hilang kepercayaan kepada parti itu. Dan di sini saya rasa ada sepucuk surat lagi, tapi nanti anda akan dapat kepada Yang Berhormat Puan Teresa Kok tentang kepimpinan dia. Dan di dalam ini juga disisikan kepada semua pemimpin-pemimpin pucuk pimpinan mereka, YB Kapal Singh, YB Charles, Datuk Teng, Yang Amat Berhormat Kit Siang, Yang Amat Berhormat Guan Eng, Senator, semuanya menteri besar termasuk dalam ni. Anda lihat, so surat-surat ini. Dan satu lagi, terlupa saya bawa telefon. Okey, mengapa? Sebab kita nampak ada pembalahan antara dalaman dan surat-surat SMS. Yang ni saya dapat daripada DAP Brothers daripada Penang. Mereka hantam sendiri orang dia, apa masalahnya. Nanti mungkin saya sempat tunjuk. Fauzan ada tak, Fauzan? Handphone saya dalam tu, maaf Okey, saya terima semalam. Member daripada DAP. Ni tengah sebarkan sekarang ni di Lembah Kelang ni. Termasuk apa dia kata ialah kita kena bekerjasama untuk menghalau sampah dalam DAP. Sampah dalam DAP tu apa dia kata dalam SMS saya, dia kata orang ni adalah Ronnie Liu. Beliau telah menggauk keuntungan melalui sampah dan pasir. Ni SMS yang disebarkan oleh orang DAP sendiri. Okey sekalian, sikap pengurusi DAP Selangor Teresa Kok yang tidak boleh bekerja dalam satu pasukan bersama-sama pemimpin DAP lain telah menjadi buah mulut ahli DAP khasnya dan rakyat Selangor amnya. Nanti saya akan tunjuklah dalam ni. Bersama ni juga saya akan edarkan surat dari ahli DAP yang kecewa dengan kepimpinan DAP sendiri, terutama di Selangor. Fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat ini masih belum dijawab sehingga kini oleh kepimpinan DAP. Mereka malah
cuba menutup salah laku ini dan lebih suka menunjukkan kelemahan PKR dan PAS. Sekalian, banyak yang kita terima dan banyak juga yang kita SMS dan sebagainya. Tapi apa yang kita nampak ialah orang-orang yang mengadu kepada pucuk pimpinan dia sampai setakat ni tak dapat apa-apa balasan. Artinya benda ni ditutup, letak di dalam permaidani saja. Artinya letak dalam, simpan dalam kapit. So saya rasa sebagai seorang pemimpin ataupun Pakatan Rakyat PR yang kata ni dia cukup bersih, dia luar biasa, patut dia tunjukkan segala-gala yang dibuat adalah transparency. Dengan ini saya ingin mengingatkan kepada rakyat Selangor bahawa jangan sekali lagi kita tertipu dengan lakonan pemimpin pakatan ini, terutamanya DAP. Lakonan-lakonan dari pemimpin DAP sudah tidak dapat ditutup lagi. Kami akan mendedahkan sedikit demi sedikit kepincangan dan sikap berpura-pura pemimpin DAP yang berselindung di sebalik slogan accountability. Sebab apa yang kita nampak dalam ini juga, okey, sebab setiap pelantikan dia kena, surat ini kena hantar untuk pengesahan. Tetapi dalam peguaman, dalam panel guaman ini, mereka dapati daripada mula mereka lantik sampai nak serah, artinya tak hantar, tak sampaikan surat ini. Atasan tak terima langsung. Masalah yang kedua ialah benda ni bila dia serah pada Stella, sepatutnya dalam 3 minggu akan buat keputusan. Tetapi dah 108 hari baru Stella dan Lim buat keputusan nak terima atau tidak. Nah, di sini kita lihat ialah kalau benda ini kalau benar-benarnya, kalau kita nak lantik bukan masalah apa ni kita katakan Daim dan Gamani. Daim dan Gamani daripada awal, dalam mesyuarat awal ini mereka dah lantik dia. Dah lantik. Dan siapa yang siapa yang berhak untuk nak tolak tiba-tiba tukar? Bukan 2 orang. Kalau dalam meeting mesyuarat 2 orang ni boleh suka-suka tukar kontrak, saya rasa tak betul. Dan kita lihat antara Chan Chi Kong Fernandez dengan Teo Wai King, siapa yang menipu? Sebab dalam interview antara panel, cakapan mereka jauh beza, berlainan langsung. Derek Fernandez kata saya tak hadir langsung, dan Teo tak sebut tentang pengutipan wang 128,000 ini adalah mempunyai unsur-unsur jenayah. Tetapi Teo kata Fernandez memang hadir pada hari itu. Nah, di sini terbukti kalau Fernandez hadir, mesti dia sign. Dia tak tanda tangan langsung. Nah, kedua, ada tak unsur-unsur jenayah? Tak ada unsur-unsur jenayah. Maka dalam ini juga tercatat bahawa ini adalah case straight forward. Artinya terus masuk kutip sewa tak boleh kutip sewa, sitah apa benda tu. Itu saja. Maka apa nak pukul-pukul, nak jenayah dan sebagainya. Maka 128,000 kutipan ini sepatutnya hanya kutip kalau toke itu tak mampu bayar, kalau suruh dia bankruptcy, dan kemudian apa yang ada ambil saja. Bukannya 128,000 tak dapat bayar, kemudian bayar pada guaman 55,000. Ini dah terbalik. Dan ini adalah perkara yang bodoh. Semua dalaman tu ada di sendiri lah. Padahalnya ini adalah orang dalaman. Kalau dalaman tak bagi kita, kita pun tak akan dapat. Dan apa tak lagi ialah surat-surat yang serah kepada ni, ini 100% kita katakan ini tak mungkin boleh terdedah pada luar. Tapi anda bayangkan, kerana padahalnya mereka sendiri yang marah, mereka sendiri yang bagi bahan pada kita, automatik hantar dan bagi pada kita. Padahalnya ini tak mungkin kita dapat. Apa sebab dia orang bagi? Kerana dia terlalu marah sangat. Kerana apa yang mereka buat aduan dan sebagainya, mereka nak nampak PR lebih bersih. Selama ni PR menunjukkan mereka cukup bersih dan mereka akan buat dengan lebih baik, komit apa yang akan dibuat. Tetapi orang-orang yang pengikut-pengikut ini, mereka rasa mengapa tiba-tiba bila dah memerintah dah ubah, dah lain pula cara dia. Ini yang menjadikan mereka dah mulai agak kecewa dengan keadaan sekarang.